Okey, Assalamualaikum, selamat petang. So, boleh dengar Boleh, boleh. Okey. So, okey. So, hari ni kita akan buat bengkel pertama untuk microbit ni. So, ni yang basics lah. So, kita akan mula daripada asas, macam revision lah. Kalau tak pernah pakai microbit, kita belajar. Kalau dah pernah pun, kita ambil ni sebagai revision lah. Mungkin ada benda yang terlepas pandang masa belajar dulu. So ini kita akan buat refreshment balik. So first of all, kita akan buat secara santai. Maknanya kalau tanya soalan boleh tanya. Sebab kita pun tak beramai ni. So boleh lebih kepada kita boleh buat coaching lah. Maknanya boleh tanya soalan. Saya akan cuba jawab lah. So objektif hari ni ialah first kita nak berkenalan dengan microbit. Kedua kita nak tengok macam mana konsep asas pengaturcaraan. Yang ketiga saya nak tunjukkan beberapa projek yang kita boleh buat dan hantar untuk MIRC lah. Tapi jangan hantar projek ni. Kenalah modify sikit kan. Just nak bagi idea apa yang boleh buat. So So untuk microbit, kita akan guna online punya programmer online punya programmer. So dekat website microbit.org. Kau nampak screen saya share ni. Microbit.org. Now bila kita dah kat sini, kita klik yang ni, let's code. Let's code dan kita akan pakai make code. Make code editor ni yang paling mudah lah. Kita akan pakai make code editor. So dia akan keluar ni. Bila macam kat sini, kalau tengok kan ada banyak projek sebab saya dah buat banyak projek. Kalau tak ada projek dia akan kosong. Perlu diingatkan projek-projek ni dia save dalam browser tau. Kalau kita clear kita punya cache untuk browser ataupun history ke apa, kita clearkan ataupun reset kita punya browser ni, nanti semua projek ni hilang. So hati-hati bila nak reset browser punya cache memory, cache ataupun dia punya data tu. Nanti projek-projek kita hilang. Untuk mengelakkan dia hilang, kita download. Saya akan tunjuklah macam mana download. Tapi itu kena hati-hati. Dia bukan maksud dia ada dekat sini, dia ada sentiasa ada. Tapi kalau kita klik dekat, kalau kita pergi sini kan, kita pergi dekat more tools ni, clear browsing data apa ni, nanti dia akan hilang. So hati-hati dengan benda ni. Jadi cara paling selamat ialah satu, bila kita dah siap projek tu kita download. Yang kedua ialah bila kita dah buat satu projek ketika kita dah buat satu projek nama, kita start lah buat satu projek projek pertama, projek 1. Dia akan buat satu projek 1. Kalau kita perasan kat sini, ini projek 1 kita. Ini projek yang tempat kita akan buat kita punya pengaturcaraan. Ini nama dekat bawah ni Nama dekat bawah ni nama projek kita. Ini butang download. Bila kita klik download, dia akan download dalam kita punya komputer. Dekat mana dia download bergantung pada setting komputer kita. Selalunya dia akan download dekat folder download lah. Butang download ni juga, kalau kita ada microbit, kita beli chip microbit, microcontroller microbit tu rupa dia macam ni kalau kita beli ni satu, kita sambungkan dekat kita punya USB, bila kita klik download, dia akan terus masuk dalam microbit tu. Dia akan terus programkan microbit tu. Tapi bila dia terus masuk dalam microbit, maknanya kita tak ada simpan lah copy tu dalam komputer kita. So kena hati-hati. Walaupun dia mudah, kalau kita sambung microbit, kita terus transfer masuk dalam microbit kita, dia mudah, tak payah buat 2 kali kerja, tapi kita tak ada copy of program tu. Jadi paling baik untuk selamat, download dalam komputer kita, lepas tu daripada komputer baru kita transfer ke microbit. Perkara yang kedua, sebab kita nak bangunkan program, let's say kita dah siap, katakanlah program kita dah siap kita dah happy lah program kita dah siap dan kita keluar. So besoknya kita nak sambung projek kita tu. Kita malam tu kita terfikir, kalau saya tambah function ni lagi bagus rasanya. Jadi kita pun buka projek tadi dan kita boleh sambung. Walaupun ini boleh buat, tapi saya cadangkan jangan buat. Saya cadangkan kalau kita nak sambung projek yang dah jadi, kita pergi dekat view all, klik projek 1, buat duplicate. Duplicate ni kita bagi nama projek 2. Tujuan dia ialah kalaulah kita punya, bila kita buat projek 2 ni kan, tambah-tambah function, kita punya projek tak jadi. Jadi kita tak perlu bersedih sangat sebab projek 1 kita dah jadi. Nanti kalau tidak, nanti projek 1 kita dah hilang.
So kita buat macam tu So kita kena prepare for the worst lah. Maknanya in case kalau tak jadi ke apa kan, kita tak adalah bersedih sangat Okay, so itu beberapa tips Okay, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak programkan microbit ni. Okay, dalam programming microbit, sini ni microbit lah ni simulator dia. Okay, apa program yang kita buat dekat sebelah kanan ni, dia akan reflect dekat simulator sebelah kiri ni. Okay, ini blok-blok dia yang dekat tengah ni. Okay, bila kita start satu projek, dia akan mula dengan ada 2 blok. On start dengan forever. On start dengan forever. Okay, kita tengok dulu apa beza on start dengan forever ni. Cara nak belajar programming ialah kita try. Kita try dan kita tengok apa jadi. Okay, tengok saya letak show numbers 0, lepas tu 1, 0, 1, 2. Okay, so tengok apa berlaku dekat microbit ni. Okay, ulang balik Okay, ulang yang ni. Okay, mula dengan 0, 1, 2, lepas tu dia stop. Apa yang berlaku di sini ialah dia akan keluar, dia akan show numbers 0, show numbers 1 dan show numbers 2. Lepas tu dia stop. Okay, kita ambil ni semua letak dalam forever. Kita tengok apa jadi. 0, 1, 2. 0, 1, 2 dan dia akan repeat. Okay, jadi kita boleh kata perbezaan antara blok on start dengan forever ni ialah on start ni dia akan mula daripada atas sampai bawah, lepas tu dia stop. Kalau forever ni dia akan mula daripada atas sampai bawah, lepas tu dia akan pusing balik. Sampailah bila-bila. Sampai kita off kita punya microbit tu. Okay, jadi bila kita tulis program kita kena dalam forever ni lah. Janganlah tak ada on start. Kalau kita tak ada on start, nanti program kita jalan-jalan, sekali jalan, lepas tu dia dah habis. Okay, so dia mesti dalam forever. Okay, seterusnya kita akan tengok apa relationship antara on start dengan forever ni So saya tambahkan lagi nombor 3, basic nombor 4 dan lagi satu saya tak nombor 5. Ini tak ada apa, ini just nak tunjukkan supaya nampak apa beza antara on start dengan forever. Jadi yang separuh saya letak sini, separuh saya letak sini. Tengok apa yang berlaku dekat microbit. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jadi apa yang berlaku di sini yang kita boleh nampak dan kita tafsirkan, dia akan bermula dengan 0, 1, 2, lepas tu dia pergi sini. 3, 4, 5, lepas tu dia ulang. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Okay, jadi kita boleh kata bahawa walaupun on start ni jalan sekali sahaja, bukanlah maksud dia tak berguna. Dia kita boleh guna dekat sini untuk letak macam message untuk starting kita punya program. Macam hello, selamat datang. Yang benda yang cuma jalan sekali sahaja. So kita letak dekat on start. Benda yang sentiasa berjalan yang ulang-ulang kali kita letak dalam forever. Okay, jelas Jelas tak on start dengan forever tu? Okey, harap ni jelas Okey. Selain daripada function on start dengan forever, kita juga ada blok-blok lain yang kita boleh guna. Okey. Kalau kita pergi input, okey, kita ada macam ni, on button A. On button A press. Kita boleh tukar dia kepada on button B ataupun on button A plus B. A dengan A plus B ni maksudnya tekan A dan B serentak. Okey, kita tengok A dulu. Okey, bila kita on button A, maknanya bila kita tekan button A yang ni, tekan, nampak saya tekan ni. Kalau dia color kuning, maksudnya tekan lah. Bila tekan, dia akan buat apa benda yang ada dalam ni. Apa benda yang saya taruh dalam ni, dia akan buat. So saya letak satu lah. Saya letak show icon ni. Love. Okey, so tengok apa berlaku. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Dia akan ulang. Tapi kalau saya tekan A, dia akan keluar love. Lepas tu dia pergi pada 3. Okey. Kenapa dia pergi pada 3? Dia bergantung pada saya tekan dekat mana Tengok saya tekan pada dia 4. So dia akan keluar love dan dia akan pergi 5. Maknanya setiap kali saya tekan button A, dia akan lompat daripada yang dekat tempat ni, pergi dekat sini, lepas tu dia balik pada laluan asal dia. Dia macam R&R kejap lah. Dia masuk kepada button A ni. Okey.
Dan kita juga boleh buat satu lagi on button B. Button B, so yang ni kita, kalau dia color kelabu macam ni, maksud dia tak aktif tak aktif, tak jalan, ni ada error. Kenapa error? Sebab ni button A, sini pun button A. So kita tukar dia jadi button B. So kat sini kita tukar jadi love kecil lah. Okay. So kita biar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tekan yang ni, dia keluar love kecil ni. Okay. Kalau tekan yang ni, dia keluar love besar. Okay. Boleh So ini on button. Okay. Selain on button, ada beberapa on lagi yang kita boleh guna untuk buat projek dengan mudah. Satunya ialah on shake. Okay. On shake ni, setiap kali kita goyangkan microbit ni, nampak bila saya letak on shake ni, dia keluar button ni, shake. Maknanya saya tekan shake ni, dia macam simulatekan shake tu lah. Ataupun saya shake macam ni guna mouse pun boleh. Maknanya kalau kita ada board microbit ni, kalau kita programkan ni, kita goyangkan microbit ni, dia akan buat something yang ada dalam ni. Okay. Contohnya dalam tu saya letak ikon senyum. Okay, ikon senyum. So setiap kali saya shake dia akan keluar senyum. Lepas tu dia balik-balik pada sini. So setiap kali saya goyang, shake, dia akan keluar senyum. Okay. Sebabnya microbit ni dalam board yang kecil ni, dia dah ada satu accelerometer. Accelerometer ni boleh ukur goncangan atau gerakan. Dia juga boleh ukur sama ada kita punya microbit tu dalam atas permukaan yang rata ataupun sengit ataupun terbalik ataupun kita goncang-goncangkan dia. Semua dia boleh tahu. Jadi dengan benda-benda ni kita boleh buat macam-macam projek. Misalnya projek macam ni, on shake ni kita boleh guna untuk alarm system katakan. Kalau ada kita corner katalah letak dekat tingkap. Kalau dia bergoyang, dia akan menyala ke ataupun bagi alarm, bagi bunyi ke. Okey. So kita boleh buat benda-benda macam tu. So itu adalah projek-projek ringkas yang kita boleh buat dengan microbit tanpa ada circuit luar. Guna circuit yang ada atas ni sahaja. Okey, pun boleh buat. Okey. Misalnya kalau beli microbit, okey, let's say beli yang version 2. Okey, kalau version 2 punya microbit, dia atas microbit ni dah ada speaker. So dia boleh buat bunyi. So kita boleh buat bunyi. So let's say kita letak macam ni. Okay. Letak ni lah bunyi ni. Okay. Jadi maknanya kalau kita shake benda ni, okay, dengar bunyi tak? Tak dengar. Sekejap saya kena reshare balik sebab yang share yang asal ni tak ada bunyi saya ni. Share sound. Okay, share. Okay. Kalau ni patut ada bunyi. Okay, kita boleh kata ni satu alarm system ataupun kita boleh kata benda ni untuk apa, kalau ada gerakan dia akan keluarkan bunyi. Benda-benda macam itulah projek-projek tu. Kat mana kita nak apply nanti fikirkan sendirilah kat mana kita boleh apply projek-projek macam ni. Okay. Selain on shake, kita ada macam-macam lagi kat sini. Okay. Ini semua benda yang kita boleh guna logo up, logo down. Maknanya kalau microbit tu sengit ke apa, kita boleh buat something. So dari situ kita boleh control lampu, control kipas guna just tilting je benda ni. Microbit ni kita tilting je, dia boleh buat macam-macam. Okay. So itu basic konsep dia. So kita dah tengok on start, forever dan beberapa on lain. On button dan on shake. Kita boleh tukar on shake kepada tilt left atau tilt right. Okay, kalau macam ni tilt left. Maksudnya kalau kita sengitkan ke sebelah kiri. Okay. Sebelah kiri mana? Okay. Macam ni. So dia akan keluar bunyi. Dia akan buat benda yang dalam ni. So kita boleh kata ini untuk imbang. Buat permainan imbangkan badan ke apa kan. So kalau sengit dia akan keluar bunyi. Okay. So okay. Setakat ni ada soalan tak? Saya tengok ada soalan tak?
Okay, tak ada tak ada soalan. Okay, saya kata tak ada soalan, kita akan teruskan lagi. Okay. Now, dalam programming, okay, so kita tutup buang ini dulu. Okay, dalam programming juga, okay, kita kadang-kadang nak program kita buat something berulang-ulang kali. Maknanya buat macam mengira ke apa, nak berulang-ulang kali. So, kita akan guna, okay, let's say kita nak buat macam ni lah. Kita nak buat kita punya program tu membilang membilang daripada 0 sampai 10. Okay, satu cara dia ialah kita buat macam ni lah, susun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nanti dia akan ulang. Tapi cara ni tak berapa baik. Sebab cara ni macam cara yang boleh buat, tapi bukanlah cara yang baik. Okay, cara yang lebih baik ialah kita guna loop. Loop ni macam ulangan. Macam ulangan. Kita nak ulang. Okay, so kita nak ulang. Okay, kita nak ulang sebanyak 10 kali. Okay, kita nak ulang sebanyak 10 kali. Apa yang kita nak buat ialah display numbers. Okay, tapi kalau kita buat macam ni, numbers kita sentiasa akan keluar kosong sahaja. Kosong. Sebab setiap kali dia repeat, dia akan repeat nombor yang sama. Jadi macam mana kita nak supaya dia setiap kali dia repeat tu nombor ni bertambah 1. Okay, setiap kali dia repeat, nombor ni bertambah 1. So, bila sampai ke alam macam ni, kita kena guna apa yang dipanggil sebagai variables. Okay, variables. Okay, so kita tutup ni dulu, kita tengok pasal variables. Okay. Variables ni ialah satu benda yang nilai dia boleh berubah sepanjang program. Maknanya kita boleh start variable ni, program kita boleh start dengan variable tu nilai dia 0 dan sepanjang program dia akan berubah. Okay, kita akan buat satu program ringkas yang kita selalu kita akan buat program ringkas untuk counter. Kita akan buat program counter di mana bila saya tekan button A, nilai dekat sini akan bertambah 1. Bila saya tekan button B, nilai dekat sini akan tolak 1. Jadi kita boleh kata projek ni untuk kira berapa orang dalam satu ruang. Sekarang kan tak boleh ramai-ramai satu ruang kan. So kita boleh kira. So kita buat satu variables. Okey, nama variable ni terpulang pada kita, tapi paling baik ialah gunalah nama yang yang menunjukkan apa benda yang kita guna untuk variables. So kita akan guna untuk bilangan. So saya bagi nama variable tu bilangan. So bila saya letak bilangan, dia akan keluar benda ni, akan keluar set dengan change. Set ni ialah untuk set nilai bilangan tu kepada satu nilai yang kita nak. Okay, so bilangan saya nak mulakan dengan 0. Kenapa 0? Sebab orang kat kedai mula 0 lah, tak ada orang kan. So set bilangan tu 0. Kenapa dekat on start? Sebab ini yang sekali je saya nak buat. Masa program ni mula, kita akan set dia kepada 0. Okay, lepas tu saya nak buat supaya dia akan display dekat sini nilai bilangan semasa. Bilangan semasa. Okay, show numbers 0. So dia akan display 0. Tapi nilai 0 ini nilai yang statik dia bukan nilai bilangan. So saya kena pergi dekat variables, ambil yang ni bilangan letak sini. Jadi dia akan display 0. Tapi nilai 0 ni bukan nilai 0. Nilai 0 ni ialah nilai bilangan dan bilangan tu nilainya 0. Okey, kalau saya tukar sini jadi 5 apa jadi? So nilai ni pun akan jadi 5 sebab yang dipaparkan sini ialah bilangan dan bilangan nilai dia ialah 5. Okey. Itu fungsi variables. So kita balik pada 0. Okey. Sekarang saya nak buat program saya supaya saya tekan button A. Tekan button A, nilai 0 ni akan jadi 1, maknanya tambah 1. Okey, jadi saya pergi pada input on button A. Okey. So bila saya tekan button A, apa saya nak buat ialah change bilangan by 1. Okey. Jadi bila saya tekan A, 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi seterusnya kalau kita nak buat untuk tolak macam mana? Sama je. Kita ambil yang ni, duplicate. Cuma yang ni on button B dan kita tukar kepada negative
1. Okey, so kita tengok. Bila saya tekan ni, dia tambah. Bila tekan ni, dia tolak. Tambah. Tekan ni, dia tolak. Okey. Katakan saya nak buat supaya bila saya tekan A dengan B, dia reset jadi kosong. Katakan saya dah tambah-tambah banyak-banyak kan, kedai pun dah tutup. Okey, saya nak kosongkan balik bilangan dia kan. Takkan saya nak tekan tolak sampai 6 kali. So, saya nak buat supaya dia jadi kosong. So, saya pergi buat lagi satu. Okey, on button A plus B. Maksudnya kalau saya tekan A dengan B ni serentak. Okey, apa saya nak buat ialah saya nak set kepada kosong. So, set bilangan kepada kosong. So, kita tengok apa jadi dekat counter kita. So, campur, 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 campur. Sebab ni ada button kecil kat bawah ni. A campur B. Ni untuk simulate A dengan B dia tekan serentak. So, kita tekan ni, dia akan pergi pada kosong. Okay. So, kita dah ada counter yang ringkas. Okay, boleh Okay. Daripada sini pun kita boleh buat projek yang simple. Contohnya kita boleh buat projek untuk pintu pagar, pintu automatik lah. Kita nak kontrol pintu kita guna A dengan B ni. A buka, B tutup. Okay. So kita boleh kita kena sambung satu servo motor lah untuk buka atau tutup pintu. Okay. Dalam simulator ni, dia boleh simulatekan untuk servo motor. Nampak ni, servo motor. Okay, so kita letak ni letak dulu, tengok apa jadi. Letak sini. Okay. Ini servo motor kita. Okay. Okay, kita baca ni. Servo right pin P0. P0 yang ni P0. Kita boleh tukar dia jadi P1. Kalau P1 dia akan sambung kepada sini. Okay, tak kisah P mana kita guna, asalkan bila kita sambung servo motor tu kita sambungkan dengan P yang betul, pin yang betul. Okay. So bila saya tekan button A, dia akan pergi ke sebelah sini. Okay. 100 sebab dia 180 dekat sebelah kanan. So katakanlah saya nak dia, kalau tekan button B dia pusing ke sebelah sana pula. So sebelah sana ialah kosong. Okay, tengok apa jadi dekat sini Bila saya tekan A, dia pergi sana. Bila saya tekan B, dia pergi situ. So kita boleh buat satu projek pintu automatik. Okay, kalau tak mau pakai untuk ni, kita kalau tak nak tekan button pun boleh. Kita boleh gabungkan dengan on shake. Tadi kita tengok shake kan. Maknanya pintu kita kalau kita gegarkan je, dia automatik buka. Okay, jadi pintu automatik. Tak perlu tekan. Kita ketuk pun kalau dia boleh detect, ketukan kita kuat, dia boleh buka pintu tu. So itu satu lagi projek yang boleh buat. Okay. Okay. Kita juga boleh buat supaya, okay. Let's see macam ni kita simpan yang ni. Okay. Buka pintu. Okay, 180 ni buka. Kita letak basic, kita letak wait. Pause. Pause ni macam berhenti kejap Kita berhenti kejap 5 saat. So kita letak yang ni. Okay, kita tengok apa jadi. Okay, kalau saya tekan A, dia akan buka pintu ni 5 saat. Lepas tu dia akan tutup balik. Jadi pintu ni dia akan auto tutup. Maknanya bila kita tekan dia buka, lepas 5 saat dia akan auto tutup. So bila kita boleh katalah sebab MIRC ni dia punya tema tahun ni ialah kesan suhu kan. Okey, untuk kasih kurang suhu untuk menjaga alam sekitar. Jadi kita boleh kata bila pintu automatik macam ni, kalau bilik kita ada aircon tu tak keluar. Jadi taklah berlaku pembaziran tenaga. Bila tak berlaku pembaziran tenaga, kuranglah kesan pemanasan ke atas pemanasan global kan. So itu projek yang paling ringkas So tekan ni, dia buka pintu. Lepas tu pintu 5 saat, pintu tu tutup. Nanti buatlah circuit tu lawa-lawa, letak pintu buat pakai cardboard kan. Jadi nampak benda tu satu projek yang hebat.
Okay, kalau tak nak pakai on button boleh tukar. Okay, let's say on button ni macam tak smart ya. Kita boleh pakai on shake katakan, letak sini. Maknanya kalau pintu tu kita goyangkan je, dia akan terbuka. Kalau kita goyang-goyangkan, kita terbuka, lepas tu dia akan tutup balik. Okay, pun boleh. Okay. Okay, tengok dekat chat. Okay, so itu projek. Sambil-sambil lah kita. Kalau saya teringat ada projek yang boleh ni, saya masukkan dalam ni. Okay, simpannya ni. Okay, walaupun walaupun on button tu mudah. Okay, kita tengok bilangan. So kita nak balik pada yang tadi ya, bilang tadi. Bilang tadi. Okay, so kita pergi pada loop. Okay, letak sini. Okay, kalau kita letak sini, repeat 10 kali. Okay, repeat 10 kali sebab kita nak apa buat pembilang tadi kan. Itu yang kita nak buat tadi. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Lepas tu dia akan pergi pada 0 balik. So kita letak dekat sini variables. Okay, change bilangan by 1. So kita tengok apa jadi. Tak ada apa, terus pergi 10, terus 20. Kan? Patutnya dia naik satu-satu. Tapi tak berlaku. Okey, sebab apa ya? Okey, sebab show numbers ni dekat luar. Show numbers ni patutnya kena dalam loop ni. Kena dalam loop ni. Okey, baru dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tapi saya tak nak dia bilang sampai 10. Saya nak dia bilang daripada 0 sampai 9, lepas tu saya nak dia balik pada 0 balik. So ada dua isu sekarang ni. Satu, saya nak dia mula bilang daripada 0. Sekarang ni apa yang berlaku kalau kita reset balik ni kan, dia akan mula bilang daripada nombor 1. Okey, walaupun kita set dekat sini bilangan sebagai 0, tapi dia akan keluar start dengan 1. Sebabnya dalam loop ni dia akan tukar, dia akan campur 1 dulu baru dia display. Dia akan campur dulu baru dia display. Jadi kita kena terbalikkan ni. Okey. Bila kita terbalikkan, kita akan nampak dia mula dengan 0. Itu saja kita perlu buat. Okey, okey. 9. Cumanya lepas 9 tu dia akan sambung lagi. Kita tak nak, kita nak dia lepas 9, kita nak dia balik pada 0. Okey, jadi kita kena set bilangan balik kepada 0. Lepas dia dah selesai yang kerja dia dekat sini, kita boleh letak dekat ni 0. Maknanya dia dah selesai. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So dia akan ulang macam tu. Okey. Nak kasih kemas lagi kita punya program, kita juga boleh letak ni dekat atas ni dan buang yang ni. Tak ada, dia masih yang sama, cuma dia akan lagi kemas lah. Kurang arahan yang kita guna. Okey. So boleh So ini cara kita buat looping. Okey. Yang seterusnya, kita akan tengok macam mana kalau kita nak buat if else. If else ni penting if else, okey, nak buat decision. Sebab kebanyakan program ni kena buat decision. Misalnya kalau tekan button A buat apa, tekan button B buat apa. Tadi kita dah buat, tapi tadi kita pakai on button. Okey, sekarang kita nak pakai satu lagi, kita panggil if else. Okey. If else ni dekat logic. Okey. If else. Okey. Tak ini. Tak. Dia letak. Dia cara nak belajar programming, just letak benda ni. Letak sini. Tengok apa jadi. Lepas tu letak sini. Tengok apa jadi. Letak sini. Okey. Okey, tengok apa jadi. Okey, dia keluar left. Lepas tu dia keluar right. Apa berlaku? Seperti mana yang kita dah tahu. Starting dia akan pergi pada sebelah on start ni. Left ni. Lepas tu dia akan masuk forever. Bila dia masuk forever, dia akan buat right ni.
Sebabnya dalam if ni tak ada syarat. Kita tak letakkan syarat. Maknanya kalau tak ada syarat tu dikira semua boleh lah. So dia akan keluar right. Kalau kita letak syarat, baru dia akan tengok syarat tu. Sekarang ni tak ada syarat. Okay. So kita pergi pada input. Okay, kita ambil yang ni. Button A is pressed. Okay. Tengok apa berlaku sekarang ni. Dia keluar love, tapi dia tak keluar right. Sebabnya button A press ni kita tak buat. Kalau kita buat button A press ni, baru dia akan keluar right ni. Okay. Jadi kita tekan sini, dia akan keluar right. Okay. Tapi dia tak tapi dia tak balik pada love ni sebab tak ada suruhan pun kata suruh balik pada love ni. So kita kalau nak balik pada love ni, kita kena buatlah. Okay, duplicate, letak dalam sini. Okay, macam tu. So love, tekan ni, dia pergi pada right, lepas tu dia pergi pada love. So dia akan buat sini. Okay, selagi kita tekan ni, kita tekan yang ni balik, dia akan keluar love, lepas tu dia akan pergi, kita tekan ni. Ni. Okay. Tekan ni, dia akan pergi pada right. Okay, so dia akan pergi right, lepas tu akan pergi sini. Okay. So selain tu kita boleh juga tambah juga satu lagi. Okay, if. Okay, tak apa, kita biar satu dulu. Okay, now apa berlaku kalau saya tekan button A ni, tekan tak lepas So dia berkelip, bertukar antara left dengan right. Sebabnya dia sampai sini, dia tengok button A tu tekan, so dia keluar right. Lepas tu, lepas dia dah buat ni, dia akan keluar. So dia akan display left. Lepas tu dia naik atas balik, so dia akan buat right lagi, itu left. Turun, pusing. So dia akan keluar dua-dua benda ni sekali. Okay. Okay. So apa jadi kalau kita guna satu lagi arahan? If else. Okay. Ni kita letak dekat else. Okay. Apa berlaku? Nampaknya macam sama dia keluar left. Tekan A. Dia keluar right. Lepas tu dia pergi left. Sama macam tadi lebih kurang nampak macam sama. Tapi kalau kita tekan lama-lama A ni tak lepas, dia tak akan keluar left. Sebabnya if else ni dia macam dua simpang jalan. Dia sama ada masuk jalan ni atau masuk jalan ni. Kalau dia dah masuk jalan ni, dia akan terus keluar dekat bawah ni. Dia tak akan masuk else. Kalau kita tak tekan button A, dia akan buat yang else ni, lepas tu dia akan keluar. Dia tak akan masuk yang right ni. So ini if else. Beza dengan if sahaja. Okay, jadi kalau buat program nanti hati-hati dengan if else ni So itu beza dia. Okay. Jadi kita boleh guna if dengan if else ni untuk buat kita punya counter tadi kan. Ingat kita punya counter. So kita nak buat counter baru tapi counter kita guna if else. So kita pergi dekat logic. Okay, if. Okay, tadi kita pakai on button kan. So sekarang kita pakai if. Okay, if. Okay, input. Okay, button A is press. Okay, so apa kita nak buat ialah variables kita change bilangan by 1. Lepas tu kita nak display show numbers. Okay, apa kita nak show ialah bilangan. Dan jangan lupa, okay, kita kena setkan dekat sini setkan bilangan kepada kosong. Okay, so bagi tekan 1, 2, 3. Okay, sama macam tadi. Tapi kalau perasan program yang macam ni, dia lagi baik. Dia lagi responsif sebenarnya. Kalau buat kan, nanti boleh tengoklah, boleh nampaklah kau masukkan dalam board. Okay. Perhatikan juga, okay, kalau saya reset kan, dia tak mula dengan kosong dia mula dengan padam. Sebab selagi saya tak tekan button A, dia tak akan show numbers. So untuk kasih dia display nilai kosong, kenalah show numbers kat sini dulu. Okay, show numbers, variables, bilangan.
barulah dia akan mula dengan kosong. Tekan ni 1, 2, 3. Okey. Macam mana nak buat supaya tolak pula? Sama. So ambil yang ni, duplicate. Okey, letak dekat bawah ni. Button ni tukar kepada B. Ini tukar kepada negatif 1. Okey, tengok apa jadi dekat program. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. So dia akan naik. Tekan sini dia akan turun. Okey. So ini counter gas yang kita boleh buat. Okey. So okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada Senang kan Microbit ni. Okey. So saya dah fikirkan. Okey, projek pintu automatik kita dah tengok. So kita akan tengok projek lampu automatik. So lampu automatik ni pun baik untuk untuk kurangkan pemanasan global . Sebab bila kita lampu automatik, bila terang dia akan padam, bila gelap dia akan menyala. Jadi kita kurang guna elektrik. Bila kita kurang guna elektrik, kuranglah pemanasan global. Sebab elektrik tu datang daripada jana kuasa elektrik. Jana kuasa elektrik ni dia guna diesel untuk bakar buat untuk hasilkan elektrik tu. Okey. So bila bakar diesel ni dia akan keluar asap. Benda-benda itulah. Okey. So macam mana nak buat lampu automatik? Okey. Ada beberapa cara kita boleh buat lampu automatik . Satu ialah atas microbit ni ada light sensor. Pengesan cahaya. Dia boleh kesan cahaya. Okey. So kita tengok. Okey, jadi saya nak kata kalau keadaan gelap, saya nak nyalakan semua LED yang ada atas microbit ni. Kalau keadaan cerah, semua LED tu saya nak padamkan. Okey. So pergi dekat logic. Okey. Saya nak buat ni. If dengan else. Sebab ada dua keadaan je kan saya nak pakai. Maknanya keadaan saya nak pakai ialah gelap dengan cerah. Okey. Kalau gelap, okey, kalau gelap, so saya pergi dekat input. Okey. Light level, nampak light level ni. Light level ni ialah kecerahan. Okey, tapi kecerahan ni kita kena bandingkan dengan nilai. Okey, kita kena bandingkan dengan nilai. Okey, nilai kecerahan dia antara 0 hingga 255. Okey, jadi kita tengok dan kita pergi pada logik. Tak ni. Okey, light level. Okey. So kita tengok. Kalau ni gelap, 0 gelap, 255 cerah. Nampak? 0 gelap, 255 cerah. Jadi saya nak kata kalau light level tu 255 separuh dah buat apa? 120 lah saya letak. Kalau light level kurang daripada 120, maknanya separuh lah. So dia lebih pada gelap. So lebih, kalau ni kurang daripada ni, so saya nak nyalakan semua LED. So saya letak ni dan saya nyalakan semua LED. Okey. So kita tengok apa berlaku dekat sini. Kalau lebih tak ada apa-apa, tapi kalau kurang dia akan menyala. Tapi bila keadaan cerah balik dia tak padam. Sebab dalam ni tak ada. So dalam ni saya kena letak. Okey, ini padam. Okey, so kita tengok apa program kita. So keadaan cerah padam, gelap nyala. Padam, nyala. So ini satu projek untuk lampu automatik. Kita juga boleh tambah baik lagi projek ni. Nak beli dekat mana? Nanti abang Izwan boleh bagi tahulah. Dia bagi link dia nanti. Okey, tapi jangan risau dulu. Kita tengok ini dulu. Nanti kita boleh cerita pasal nak beli dekat mana Okey. So, kalau nak buat projek ni lagi cantik, kita nak ada beberapa level. Kita naklah pakai nyala dengan padam. Kita nak pakai macam kalau macam senja-senja kan. Dia tak adalah gelap sangat. Tapi tak adalah cerah sangat. So kita nak menyalakan separuh LED sahaja. So kita boleh letak satu lagi. Tekan plus ni. So kita boleh buat satu lagi level. So kita copy semua ni, letak sini.
So, okay, kalau kurang daripada 80 lah, ini gelap betul lah ni, kurang daripada 80, nyalakan semua. Kalau kurang daripada 180, letaklah. Okay, kurang daripada 180, saya nak dia menyala yang tengah ni je lah, macam tu. Yang tu. Tapi tak payah. Okay. So tengok apa berlaku. So kalau betul-betul cerah, dia padam. Kalau gelap sikit, dia akan nyala yang sikit je. 9 LED sahaja. Kalau betul-betul gelap, baru dia menyala semua. Jadi kita boleh kata kita sistem ni sangat baik lah. Maknanya dia bergantung pada kecerahan. Bukan setakat nyala dengan padam. Dia boleh adapt dengan cahaya yang ada di persekitaran. So lampu kita canggih sikit lah. Okay. Okay, boleh lepas tu boleh je. Tadi kita dah tengok macam mana nak tambah apa ni, tambah servo motor kan. Boleh je buat tambah servo motor. Motor tu untuk arahkan lampu kita dekat tempat yang ada orang macam tu. Boleh buat. Okay. Okay. So untuk hari ni kita tak akan, saya tak tunjuk yang pakai board tu lah. Sebab hari ni yang basic kan. Saya assume ramai tak ada board tu lagi. So kita tengok macam mana dengan simulation ni kita boleh buat projek. Dan lepas tu baru nanti bolehlah usahakan untuk dapatkan board tu. Okay. Okay. So itu projek yang kedua. Projek untuk lampu automatik. Okay. Kita juga boleh buat projek untuk on shake tadi kan. Kita tengok on shake Input on shake. Okay. Satu benda on shake ni kita boleh buat ialah kita boleh buat buaian automatik lah. Kan untuk baby kan. Kan buaian tu kalau kita letak buaian current kan di jalan tak berhenti kan. So kita boleh letak on shake. Maknanya kalau baby tu goyang-goyang, buaian tu gerak lah. So kita letak macam ni. Okay, pergi pada pin. Okay, so kita letak servo. Okay, 180. Lepas tu kita tunggu kejap. Maknanya dia kena ada masa Sebab kalau kita letak macam ni let's say servo right, kita letak sini kosong. Okay, so dia akan gerak kiri kanan. Okay, bila dia shake kita tengok bila kita shake tak berlaku. Sebab tak berlaku apa-apa. Tengok tekan shake ni tak berlaku apa-apa Sebab bila nak bergerak tu dia perlukan masa. Kita kena bagi dia masa. So kita kena letak pergi dekat basic, letak wait. Pause ni kena letak pause. Kita nak bagi masa supaya dia boleh bergerak. Motor kita ni boleh bergerak macam tu. So bila kita shake, nampak? Tapi tak sampai ujung sebab masa yang kita bagi tak cukup. So kita cuba bagi dia 1 second. Okay. 1 second. So bila kita shake, bila baby tu goyang kan. So dia gerak macam tu. Okay. Tapi takkanlah sekali kan. Takkanlah sekali. Geraklah kena gerak beberapa kali kan. Tapi takkan kita nak ulang benda ni lebih banyak. So kita pakailah kita punya loop tadi. Repeat. Let's say repeat 10 kali. Setiap kali dia goyang dia akan repeat 10 kali. Okay. So, shake. 1, 2. So budak tu pun ni ingat ada orang buaikan dia pun tidur. Lepas 10 kali dia akan stop. Kalau budak tu tak tidur lagi, dia goyang-goyang. So benda ni pun jalan lagi. Okay, jadi kita boleh kata buaian automatik kita menjimatkan elektrik. Okay. Dan kita juga boleh buat beberapa setting lah sebenarnya. Kalau kita lajukan atau perlahankan benda ni, kita boleh kata buaian yang laju, buaian yang perlahan. Okay. Ya, ada light sensor. Tak ada, dalam microbit ni dah ada light sensor. Sebenarnya projek microbit ni, kalau tak ada circuit luar pun kita boleh buat macam-macam projek. Maksudnya tak perlulah sambung pada LED apa-apa pun kita masih boleh buat projek macam-macam. Okay. So dalam microbit kalau beli yang version 2,
Dia ada mikrofon tau. So kita boleh buat projek yang macam ni. Dia ada mikrofon. So kita boleh buat projek yang okay, on loud. On loud ni maksudnya kalau ada bunyi bising. Kalau on loud, okay, kita boleh kata nyalakan semua lampu. Maknanya on loud ni kita katalah ada orang kat bilik tu, so lampu tu menyala. Okay. So kalau on loud, menyala. Kalau tak, kita nak dia padam. Okay, so dekat padam kita letaklah dekat yang sini. Okay, kalau loud, dia akan nyala. Okay, tapi projek ni tak berapa bagus sebab dia akan terus padam walaupun masih loud. So kita kena guna satu kaedah yang kita panggil sebagai flag. Okay, benda ni penting dalam programming, nama dia flag. Flag ni, okay, flag ni dia ialah variable. Dia ialah variable tapi nilai dia cuma ada 2. Macam bilangan tadi dia variable, nilai dia boleh macam-macam sampai 200, 300 pun boleh. Tapi flag ni nama dia apa-apa kita boleh bagi, tapi kita kena ingat dalam kepala otak kita bahawa ini ialah flag dan nilai dia hanya boleh 2, iaitu true dengan false. Betul atau salah. Okey, kita akan tengok function dia. Okey, bila kita nak guna flag ni? Okey. Microcontroller ni lepas kita suruh dia buat sesuatu, dia tak tahu apa dia dah buat. Dia ni macam tak orang yang jenis kita suruh je, lepas tu dia buat, lepas tu dia tak tahu apa yang dia buat. So kita kena sentiasa ingatkan dia apa yang dia dah buat. So itu kita guna flag. Jadi kita nak kata bahawa kalau dia tengah menyalakan lampu, flag dia sama dengan 1. Kalau dia padam, lampu dia tengah padam, flag dia sama dengan 0. Jadi microcontroller kita tahulah lampu yang dekat badan dia ni menyala atau tengah padam. Kalau tak, dia tak tahu. So cara dia tahu ialah dia rujuk nilai flag tu. Okay. So kita tengok apa berlaku. So on lock kita simpan dulu. On lock kita simpan dulu. Kita pakai logik. Okay, if. Okay, input. Button A is pressed. Okay. So button A is pressed. So kita buat macam ni. Okay. Variables. Set flag. Okay, set flag to logic true. Okay. Lepas tu kita nak nyalakan semua LED. Okay. So kita just run lah, tengok apa jadi . So apa berlaku ialah kita tekan ni, semua menyala. So tak ada apa-apa, program ni biasa je. So kita tekan A. Tapi pada masa yang sama, nilai flag sekarang ialah true. Okay, kalau kita start dengan nilai flag ialah false. Okay, let's say kita on start kita nilai flag ialah false. So lepas kita tekan button A, nilai flag ialah true. Okay. Tapi kat mana kita nak guna? Okay, kita buat macam ni. Okay, if button A is pressed, dan let's say kita letak satu lagi syarat selain daripada button A is pressed ni, kita nak juga microcontroller kita ni rujuk pada nilai flag semasa. Rujuk pada nilai flag semasa. So N. Okay, ada 2 syarat sekarang ni. Tadi satu syarat je, dia mudah. Sekarang ada 2 syarat. Okay, if button A is pressed, okay, dan satu lagi syarat ialah variables untuk flag ni sama dengan false. Then set kepada true dan show LEDs. Okay, kita uji yang ni dulu. Tekan A, dia menyala. Okay, ulang balik. So let's say kalau kita tukar ni kepada true. Tekan ni, saya tekan, dia tak menyala. Tekan kali kedua pun tak menyala. Tekan kali ketiga pun tak menyala. Sebab nilai flag sekarang ni false. False.
syarat ni tak dipenuhi. Button A ni betul kita tekan, tapi nilai flag tu ialah true. Syarat ni tak dipenuhi. Okay. So, kita nak buat supaya ini jadi false. So, set sebagai true. Okay. So, kita ulang lagi sekali yang ni. If button A is pressed and flag ialah true, ini tukar kepada false dan padam. Okay. Tengok apa jadi. Tekan A, nyala. Tekan sekali lagi, dia padam. Tekan sekali dia nyala, tekan sekali dia padam. Sebab sekarang microcontroller kita, dia dah tahu LED dia tengah menyala atau tengah padam. Okay, apa berlaku ialah, bila kita start program ni, dia akan set flag tu kepada padam. Jadi, microcontroller dia tahu, oh LED saya tengah padam. Okay, bila saya tekan button A, first time saya tekan button A yang first time, tekan, dia akan tengok, button A is press, okay, betul, press. Flag sama dengan false, betul, flag sama dengan false, sebab dia baru nak start kan. So, dia akan buat yang bawah ni. So, dia akan first sekali set flag kepada true, then LED dia akan nyalakan. Dia akan buat yang atas ni. Okay, so dia turun ke bawah, naik atas balik. Bila kali kedua saya tekan ni, tekan button A, apa berlaku ialah dia pergi dekat sini, button A is press, betul, flag sama dengan false. Tak, sekarang flag ialah true, tadi dah tukar. So dia tak buat yang ni, so dia turun kat bawah ni. So dia tengok ini pula, button A is press, betul, flag is true, betul. So set flag kepada false dan padamkan LED. So bila saya tekan ni, dia akan padam. Okay. So, dia macam scratch, betul, dia macam scratch. Kalau mahir scratch, memanglah dia memang adik-beradik dengan scratch ni. Okay. So pakai flag dalam scratch pun banyak pakai flag. So kita pakai ni. Okay, so kita boleh buat lampu toggle. Okay, so button A ni kita keluarkan. Button A kita keluarkan. Dan kita ganti dengan sound level. Sound level ni untuk ni lah, sama macam apa ni, apa tadi kita buat, light level. So dari level dia, so kita letak logik. Okay, tak ni, kalau sound level, okay, lebih daripada let's say berapa, 200 lah, kita buat 200. Okay, flag sama dengan ni, nyalakan semua LED. Dan bawah ni pun sama, duplicate, letak kat bawah ni. Okay, so kalau lebih daripada 200, apa tak jadi ni? Oh, sama dengan. Jangan silap ni, nampak ni sama dengan. Okay, patutnya lebih. Sini pun sama, lebih. Okay. Okay, 200. Okay. Okay, so macam ni. So bila kurang, dia padam. Okay. Tapi program ni pun tak berapa baik. Sebab dia akan berkelip. Macam tu. So mungkin cara yang lebih baik ialah kita pakai if else. So kita buang yang ni. Okay, buang yang ni. Okay, so flag tak payah pakai untuk yang ni. Click block. So ni flag tak payah pakai. And pun tak payah pakai. Kita pakai sound level sahaja. Kadang-kadang benda ni kena main-main jangan main-main je buat ni. Betul jadi. Okay, janji kita tahu apa yang kita buat lah. Janganlah kita tak tahu langsung. Okay. So kita padam. Okay. So maknanya kalau keadaan ada bunyi, lampu akan menyala. Kalau keadaan senyap, lampu padam. Kita boleh kata ni kalau lampu automatik lah. Kalau ada orang kan mesti ada bunyi kan. Kalau cakap-cakap, so lampu menyala. Atau lampu padam. Okay. Kalau ada masa boleh try buat projek yang apa tu. Kan ada projek yang dulu selalu projek inovasi yang boleh tepuk tangan, lampu menyala, sekali tepuk lagi lampu padam kan. Boleh juga try buat projek yang tu. Okay.
So yang tadi projek tadi sebenarnya lampu nyala lampu padam lah kalau guna toggle tadi yang guna flag tadi tu lampu nyala lampu padam. Cumanya sebab saya bila simulate tu saya letak pada 200 berterusan. So tu dia jadi macam berkelip-kelip tu. Okay, kalau kita buat nilai tu tinggi, mana betul-betul bunyi yang kuat sahaja dia akan trigger. So dia akan jadi lampu tu sekali bunyi kuat dia akan menyala, sekali bunyi kuat lagi sekali dia akan padam. So kadang-kadang boleh kata saya dekat rumah paling malas sekali nak bangun malam, nak tidur, nak pergi tutup lampu kan. Dah lah ngantuk, nak bangun, nak tutup lampu, betul dah tak ngantuk dah. Jadi kalau dengan ni saya tepuk tangan je lampu saya akan padam. So dapat jimat elektrik. Macam tu. Okay, so dah 3.30, kita pun target memang sejam je untuk kelas pertama ni. Okay, ada soalan? Ada idea ke nak tanya? Okay, silakan. Doktor nak tanya sikit lah. Ya, boleh. Boleh tak kita minta mic, macam kita nak play music daripada kita punya soundtrack lah? Boleh? Setakat ni saya rasa tak boleh. Dia hanya kita boleh compose music tu sebenarnya. Saya rasa kita boleh compose. Ni kan melodi ni kan. Saya tak pastilah, tak pernah try. Sebab bagi saya muzik tu antara benda yang bukan yang saya explore lah. Tapi ada beberapa muzik yang dia dah bagilah. Mungkin Cik Izwan boleh bantulah nanti ataupun saya akan cuba update lah, tapi setakat yang saya tahu tak boleh. Setahu saya lah, saya boleh jawab sikit doktor. Setahu saya memang kena kompos sendiri. Cikgu Najib ke tu punya soalan? Ya saya. Dia kena kompos sendiri Cikgu Najib. Dia tak boleh macam kompos. download tu apa tak ada. Dia tak ada. Dia memang kena kompos sendiri. Okey. Terima kasih Cik Izwan, doktor. Nak buat lagu Merdeka apa ni? Nak lawan Ustaz? Bukan doktor, macam kita nak buat, kalau kita push press button A, lepas tu kita ada rakaman MP3 lah, macam cikgu punya suara lah, cikgu punya sound cakap, macam tu. Tak dapat kot tu. Dia ni kalau buat bunyi pun mungkin bunyi zaman-zaman Nokia dulu punya ringtone je ni. Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, kita tamat di sini je lah. So kita target kelas kita kalau mingguan ni sejam-sejam lah. So minggu depan kita akan cuba buat lagi. Okay, hopefully kalau ada soalan boleh tanya dalam grup Telegram tu. Nanti kita akan cuba jawab dalam kelas akan datang lah. Okay, kalau tak ada, terima kasih. So, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sejahtera.